Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis jilid yang kedua. Jilid yang kedua yang membincangkan tentang taharah dan salat. At-taharah dan salat. Kita telah pun selesai dari perbincangan tentang arkanus salah ataupun rukun-rukun salat. Sambungan perbincangan kita pada kali ini di dalam perkara-perkara sunat dalam salat. Sembahyang ataupun salat, guna salat lebih tepat. Salat sebagaimana yang diketahui meliputi perkara-perkara yang wajib dan yang sunat. Semua wajib dengan sunat ni kita bezakan di antara rukun, fardu ataupun wajib dengan sunat ini di dalam kesan dia. Kesan dia makna kalau tinggal rukun tak sah salat. Kalau tinggal sunat masih lagi salatnya sah. Tetapi dari sudut pelaksanaannya tak boleh dibezakan. Kita bezakan dari sudut hukum asal dia, yang ni rukun, yang ni sunat. Namun di dalam waktu pelaksanaannya jangan dibezakan di antara rukun dengan sunat. Jelas tak dia punya arti? Waktu kita nak buat, dia kata, ni kena buat ni rukun, yang ni sunat, tinggal je lah. Sebab yang mengajar kepada kita salat ini iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda dalam hadis Malik ibn Huwairith yang kita belajar dalam siri yang lepas, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Maka kita kata, oleh kerana waktu Nabi salat dia tak pisahkan di antara sunat dengan rukun, maka kita juga waktu kita nak buat, kita kena buat seluruhnya, semua sekali, barulah sempurna kita punya salat. Tapi kalau emergency lah, angkat kita sedar-sedar tidur, Masya Allah, lagi 2 minit nak habis waktu, maka kita buat yang rukun tu, yang sunat kita tinggalkan atas rasa nak menyelesaikan masalah. Di dalam hadis-hadis yang telah lalu sudah pun diterangkan perkara-perkara yang wajib, iaitulah rukun-rukun salat. Kita dah belajar rukun salat ada berapa? 13 perkara kan. Dan dalam hadis-hadis yang berikut pula akan diterangkan perkara-perkara sunat. Artinya dari segi hukumnya tak wajib buat, namun dari sudut pelaksananya kita kena buat. Menurut huraian ulama rahimahumullah, sunat-sunat dalam sembahyang terbagi kepada 2. Ini pecahan ini dalam mazhab Syafi'i, iaitulah sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Kita ni letak baris, takut tak kena baca. Sunat ab'ad, ab'ad dan sunat hay'ah. Para jemaah boleh tanda kat tepi kitab tu. Dalam mazhab Hambali contohnya, pembahagian dia lain, rukun, wajib dan sunat. Sebahagian daripadanya dia kata wajib itu bagi kita fiqh Syafi'i ini sunat ab'ad, macam tahiyat awal, bacaan-bacaan. Jadi beza dari sudut istilah penggunaan, namun dari sudut pelaksanaannya masih di bawah kategori semuanya kena buat. Yang pertama kita pergi kepada sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa sunat ab'ad? Yang pertama apa makna dulu? Apa makna sunat ab'ad itu sendiri? Sunat ab'ad dari definisinya ialah
perkara-perkara yang diberati mengerjakannya dalam sembahyang. Sebab itu ia dinamakan sunat ab'ad. Artinya dia ni sunat tapi sebahagian daripada amalan salat yang besar. Yakni perkara-perkara yang penting yang menyerupai rukun salat. Dan jika tertinggal dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi, sujud kerana terlupa. Dalam senarai kitab kita ini ada berapa? Yang pertama, membaca tahiyat awal. Yang kedua, duduk semasa membacanya. Yang ketiga, membaca selawat pada tahiyat awal. Yang keempat, membaca selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Yang kelima, membaca kunut pada sembahyang subuh. Yang keenam, berdiri untuk membacanya selepas bangkit daripada rukuk. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya di dalam kunut. Itu dia panggil berapa sunat ab'ad? Ada 8 perkara. Kemudian kita akan pindah pula kepada sunat hay'ah. Apa makna sunat hay'ah? Tengok muka surat 156. Sunat hay'ah dari sudut definisinya, iaitu perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan salat. Tetapi jika tertinggal atau ditinggalkan dengan sengaja, tidak dikenakan sujud sahwi. Jadi sunat ini banyak sekali. Kalau kita baca dalam kitab yang kita belajar dulu, Muniyatul Musalli, dikata sunat hay'ah ini seperti bulu-bulu pada anggota kita ni, kan? Jadi orang lelaki-lelaki kena ada misai, kena ada janggut, comel lah. Tapi kalau tak ada, nampak tak lengkap. Nah, itu ibarat dalam kitab Muniyatul Musalli. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Dalam dia kata 7 perkara di sini. 7 perkara. Sunat ab'ad itu 7 perkara seperti berikut. Yang pertama, membaca tahiyat awal. Yang kedua, duduk semasa membacanya. Jadi kalau kita duduk, tak duduk pakai berdiri tanpa uzur, makanya tak jadilah dia kena duduk. Untuk tahiyat awal tu kena duduk. Hadis yang ke-88, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aisyah kata radhiyallahu anha, katanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat pada tiap-tiap 2 rakaat. Mana kalau solat lebih daripada 2 rakaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan baca tahiyat yang pertama di rakaat yang kedua. Dan biasanya ia duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya. Biasa kan? Itu dia panggil duduk iftirash. Duduk, kita ni ada 2 duduk kan? Satu iftirash, duduk atas kaki kiri, kaki kanan angkat. Satu lagi dia panggil duduk tawarruk, duduk di atas punggung. Mana punggung atas lantai, kaki kiri masuk bawah kaki kanan dan kaki kanan diangkat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini menjadi dalil tentang bacaan tahiyat awal dan cara duduknya. Dalam hadis yang berikut dijelaskan lagi, hadis 89, an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqama wa alaihi julusun falamma kana fi akhir salatihi sajada sajdataini wa huwa jalis. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Malik bin Buhainah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami. Lalu baginda bangun daripada rakaat yang kedua, padahal sepatutnya ia duduk. Duduk untuk apa? Untuk tahiyat awal. Maka apabila ia berada pada akhir salat, Nabi kita sujud. Dia panggil sujud sahwi 2 kali. Semasa ia duduk,
setelah selesai membaca tahiyat akhir dan lain-lain sebelum memberi salam. Jelas tidak hadis ini yang kedua ni? Hadis yang pertama sempurna, Nabi kita duduk selepas daripada rakaat yang kedua. Hadis Ibnu Buhainah ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak duduk, dia terus bangun, artinya tertinggal tahiyat awal. Daripada hadis ini dapat difahami bahawa membaca tahiyat awal dan duduk padanya adalah sunat, dan jika tertinggal memadai dibetulkan kecacatan itu dengan sujud sahwi. Jadi kalau dia rukun tak memadai dengan sujud sahwi, dia kena bangun tambah satu rakaat lagi. Tapi oleh kerana Nabi tak tambah, dia hanya jabarkan dengan sujud sahwi, maka itu menunjukkan tahiyat awal bukan rukun. Ini dia panggil istimbat. Istimbat ni kita tengok hadis dan kita buat khulasah macam tu. Bacaan tahiyat awal sama saja seperti lafaz tahiyat akhir, iaitulah at-tahiyatul mubarakatuh, seperti yang telah kita bincang dalam siri yang lepas, hingga kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tamatlah tahiyat. Kemudian kita baca selawat, kan? Cara duduknya ialah duduk iftirash, letak baris, duduk iftirash, artinya duduk di atas kaki kiri, angkat kaki kanan, yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Pandai kan? Duduk iftirash ni biasalah kita buat, dia panggil duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Yang ketiga daripada sunat ab'ab, membaca selawat pada tahiyat awal. Dalilnya hadis yang ke-83 yang telah lalu, hadis 83 yang lepas. Tengok dalam muka surat 141 tu, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, amarana Allah taala an nusalli alaik, Allah dah perintah kami selawat ke atas Tuhan, fa kaifa nusalli, bagaimana kita nak selawat? Maka Nabi kita ajak, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Jelaslah kita. Jadi hadis yang ke-83 yang telah lalu menjadi dalil tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Menurut huraian ulama, selawat yang wajib ialah dalam tahiyat akhir, manakala selawat dalam tahiyat awal adalah sunat, dia panggil sunat ab'ad. Sebab tahiyat sendiri itu sunat, jadi selawat pun ikut kepada dia. Takkan selawat jadi wajib pula sedangkan tahiyat itu sunat. Lafaz selawat yang dibaca dalam tahiyat awal seperti yang dibaca dalam tahiyat akhir, iaitulah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Atau menurut yang afdalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya telah pun diterangkan dalam bahagian yang lalu. Jadi kita pun dah bincangkan tentang tambahan Sayyidina dalam selawat. Yang keempat, membaca selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Hadis yang ke-83 juga menjadi dalil tentang berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Menurut huraian ulama, berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ali Muhammadin dalam salat disunatkan membacanya dalam tahiyat akhir sahaja. Tahiyat awal tak sunat. Yakni selepas membaca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammadin, hendaklah disambung dengan berselawat ke atas keluarganya, iaitu wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Atau yang afdalnya memakai lafaz Sayyidina. Jadi pengarang kita ni masih lagi
mempertahankan bahawa afdal menambah perkataan Sayyidina. Jadi dalam siri yang lepas anda telah bincang dalam tajuk ini pandangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Pandangan siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya mengatakan wal arjah. Apa makna wal arjah? Pendapat yang paling kuatnya iaitulah mengekalkan lafaz yang ada itu. Mengekalkan lafaz yang ada. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar kepada sahabat-sahabatnya, Nabi kita tak sebut lafaz Sayyidina. Jadi saya mengatakan kita kekalah lafaz hadis itu seperti yang ada dalam kitab-kitab hadis, itu lebih tenang. Sebab kalau kita tambah, ini dipanggil hujah akli saja. Hujah akal mengatakan lebih baik kita tambah. Orang lain kita panggil Datuk lagi, Tan Sri lagi, takkan Nabi tak panggil Sayyidina. Kita kata na'am, kita boleh kata ya Allah berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Tetapi oleh kerana selawat itu adalah merupakan ibadat. Selawat itu ibadat ke tidak? Ibadat. Jadi oleh kerana dia ibadat, dan para sahabat ketika datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda ingat kita dah bagi kertas hari itu kan? Ada 8 riwayat yang menyebut apabila sahabat tanya ya Rasulullah kaifa nusalli alaika, bagaimana kita nak selawat ke atas Tuhan, maka Nabi kata qulu, katakanlah. Maka Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Tidak ada satu riwayat ada tambahan sebut. Maka komen daripada Ibnu Hajar ni bagi saya itulah yang terbaik. Ibnu Hajar kata na'am ittiba'ul alfadil ma'thurati arjah. Ikut kekal dengan lafaz yang maksur, yang semua kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan yang sahih meriwayatkan lafaz selawat, tidak ada tambahan Sayyidina. Jadi tulis di situ, kekalkanlah lafaz dia yang ada itu. Ibnu Hajar kata arjah, itulah pendapat yang paling kuat, yang paling baik. Kita menghormati semua pandangan alim ulama kita menghormati, tapi yang kita nak pilih untuk ibadat kitanya mengekalkan lafaz yang ada. Yang kelima, membaca kunut pada solat subuh. Baca kunut pada sembahyang subuh. Bagaimana keadaan kunut ini kita akan sebut nanti. Yang keenam, berdiri untuk membaca kunut, membacanya selepas bangkit daripada rukuk. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut. Ini 5, 6, 7 ni satu tempat je, kunut saja. Baik, manakah dalil baca kunut? Sebab kunut hari ini salah satu daripada perkara khilaf dalam masyarakat. Kalau imam baca kunut, ada jemaah yang tak nak baca. Kalau imam tak baca kunut, ada jemaah yang bising. Bahkan sebahagian daripada pendakwah kita ni kadang-kadang agak lebih sikit, sampai mereka kalau tuan pergi Mekah pun jangan salat subuh di Masjid Haram sebab dia tak baca kunut. Jadi saya kata kita cuba harmonikan isu kunut pagi ni insya-Allah. Sebab cara kita belajar dan cara yang saya bawa dalam pengajian di mana-mana dalam kuliah-kuliah kita, iaitulah islahum bainan nas, nak mendamaikan di antara semua umat Islam. Kita tak nak kelahi. Tapi bagaimana kita nak suruh jadi perdamaian ini? Tidak ada cara lain kecuali dengan memberi kefahaman, beri ilmu. Pandangan-pandangan yang mengatakan baca, ini hujahnya. Pandangan yang tak baca, ini hujah dia. Kemudian kita berlapang dada. Orang baca, kita tak nak baca, pulang. Kalau yang tak tahannya, kalau kita tak baca, orang baca, itu kita kena marah. Tapi nak dua-dua, biar dua-dua harmoni. Hadis yang ke-90, an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'
yad'u ala ahya'in minal arabi thumma tarakahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut sebulan lamanya. Sebulan Nabi kita kunut. Sesudah ia bangkit daripada rukuk. Jadi tempat kunut kita sekarang lah kan, lepas pada kita rukuk di i'tidal, kita akan baca kunut. Iaitulah berdoa semoga Allah binasakan beberapa puak daripada kaum Arab. Bani Usayyah wa Ra'il wa Zakwan adalah nama-nama kabilah ini yang telah menyeksa dan membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini ditipu oleh puak-puak ini. Dia panggil asalnya nak suruh jadi guru, sampai tengah jalan mereka bunuh. Maka Nabi kita berdoa sebulan minta Allah Ta'ala laknatkan ke atas ini puak-puak Bani kabilah ini. Kemudian Nabi kita meninggalkan doa kunut itu yang ditujukan kepada mereka. Lepas tu Nabi kita pun tak lagi berdoa. Bila turun Quran, laisa laka minal amri syai', bukan kerja kamu hai Muhammad duduk kutuk-kutuk orang itu, tak payah. Maka Nabi kita tinggalkan kunut yang tersebut. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwu wa zada. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Tambahan riwayat daripada Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni juga meriwayatkan hadis yang sama, maksudnya daripada jalan yang lain. Rawi ini banyak riwayat, mana riwayat yang lain. Tetapi dalam hadis Daruqutni ada tambahan di hujungnya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggal doa ke atas Bani Ahya'ul Arab tadi. Adapun bacaan kunut pada sembahyang subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal berkunut sehingga ia meninggal dunia. Ini dalil mazhab Syafi'i, ia mengatakan kunut itu berterusan, walaupun tak ada lagi doa kepada orang yang nakal tadi. Hadis ini menjadi dalil tentang membaca doa kunut nazilah. Jadi tengok, doa kunut nazilah tu apa dia? Tanda. Kunut nazilah iaitulah kunut ni dalam kitab kita ada tu. Kunut pada akhir rakaat daripada tiap-tiap sembahyang fardu yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu boleh baca kunut ni. Apa makna nazilah? Apabila kampung atau negeri kita diancam oleh musuh atau ditimpa bala bencana. Jadi bila negeri kita ditimpa bencana, boleh kita kunut setiap waktu, bukan kata subuh saja dah. Ya Allah, angkatkanlah bala ni, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah. Jadi kita boleh sebut. Ataupun contohnya apabila Yahudi mengamuk kepada umat Islam di Palestin, maka Imamul Muslimin mengarahkan masjid-masjid doakan untuk rakyat Palestin. Contohnya kita mengatakan, ya Allah hancurkanlah Yahudi yang jahat itu, Yahudi yang perampas bumi. Jadi kita doakan. Itu dia panggil kunut nazilah. Kunut dibaca ketika ada bala bencana. Daripada hadis ini juga dapat dipahami bahawa doa kunut nazilah itu hanya disunatkan ketika kita membacanya dalam masa kita diancam bahaya. Setelah bahaya itu terhapus, tak ada, maka kita disunatkan membaca doa kunut biasa dalam sembahyang subuh saja. Manakah dalil mengenai doa kunut dalam sembahyang subuh? Ditegaskan lagi dalam hadis berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca doa kunut dalam sembahyang subuh sehingga meninggal dunia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan, dan ramai lagi ahlu hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar, meriwayatkan hadis ini dan diakui sebagai hadis sahih, ataupun Ibnu Hajar kata hadisnya hasan. Di antara yang mensahihkannya iaitulah Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ad-Daruqutni juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Jadi kesimpulan dianya, menurut huraian ulama, membaca kunut pada subuh dan berdiri membacanya selepas bangkit daripada rukuk rakaat yang akhir adalah sunat ab'ad jika tertinggal dikendaki melakukan sujud sahwi. Ini isu hukum baca kunut.
kesimpulan kita daripada hukum ini, apa kita nak kata? Kunut ni rukun ke sunat? Sunat. Kalau ditinggalkan, maka dia disunatkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tak sujud, batal tak batal? Tidak batal. Maka kalau kita pergi contohnya di tanah haram, orang yang mazhab dia tak baca kunut, jadi kita boleh ikut apa yang mereka buat, kerana Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kamu dijadikan, imam itu dijadikan supaya kita ikut imam. Wa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Bila imam tu takbir, kamu takbir. Bila dia rukuk, kamu rukuk. Dia sujud. Jadi apa masalah kitanya? Kerana imam ini termasuk dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah, mazhab yang keempat. Ijtihad mereka kunut subuh tidak ada. Jadi kalau kita ikut dia atas dasar ikut imam, tidak menjadi masalah. Jadi kita perlulah kita mencerarukan jemaah haji dan jemaah umrah dengan provokasi ayat-ayat yang menakutkan dan tidak mengharmonikan suasana. Maka kita mengatakan kepada para pendakwah, cukuplah, kafa tafriqa lil ummah, cukuplah memecah belahkan umat ini. Ini termasuk dalam benda khilaful fiqhi, khilaf di dalam masalah fiqh yang ada kelonggarannya, yang ada ijtihadnya, yang ada sandaran masing-masing. Ini pandangan mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab. Para jemaah boleh tanda sikit, saya tambah di sini. Saya petik dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi. Imam Nawawi kata far'un fi mazahizil bil ulama fi isbatil qunuti fi subhi. Ini perbincangan tentang pandangan-pandangan mazhab-mazhab ulama di dalam mengisbatkan kunut dalam salat subuh. Mazhabuna itu mazhab Syafi'i. Sebab Imam Nawawi tulis kitab ni dalam fiqh Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i, yustahabbul qunut fiha. Sunat baca kunut sama ada nazilah, ada bala ataupun di waktu aman, sunat. Baik. Apakah Imam mazhab Syafi'i seorang dia je ke? Kata Nawawi, wa bihadza, pandangan baca kunut ini qala aktsarus salaf, ramai di kalangan ulama-ulama salaf dan mereka yang selepas daripadanya. Wa mimman qala bihi, di antara imam yang mengatakan kunut itu sunat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abbas, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, rawahul Baihaqi bi asanid sahihah. Jadi Imam Baihaqi riwayat daripada pandangan-pandangan ini dengan sanad yang sahih, mengatakan bahawa kunut ada. Wa qala bihi minat tabi'in faman ba'dahum khala'iq. Ulama-ulama tabi'in dan orang selepas daripadanya beberapa lagi ramai, wahwa mazhab Ibnu Abi Layla. Di kalangan salaf Al-Hasan Ibnu Saleh, Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Jadi ramai juga dalam kalangan ulama mazhab 4, Syafi'i dengan Malik menerima pandangan ini. Nah, kereta ada berapa nombor? Mungkin di sana tempat perhimpunan beramai-ramai sana. Siapa dia lalu-lalang kereta orang pergi betul balik. Tulis kertas senang. WLJ 1636. WLJ 1636. Kalau tak ada sini, pergi cari Dewan Besar tu, kat sana lebih ramai. Baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama, mazhab Syafi'i, dan disokong oleh beberapa orang sahabat, tabi'in, dan juga diterima oleh Ibnu Abi Layla, Al-Hasan bin Saleh, Malik dan Daud Az-Zahiri. Pandangan Ali Zahiri juga dalam kategori yang pertama yang mengatakan kunut itu ada. Pandangan yang kedua, kata di Abdullah bin Mas'ud. Tengok, Abdullah bin Mas'ud ni di kalangan sahabat dan sahabat-sahabat dia.
Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat mazhab Hanafi, Sufyanus Tsauri dan Imam Ahmad mazhab Hambali, la qunuta fi subhi, tidak ada kunut dalam salat subuh. Jadi jelas di sini dua pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kunut tak ada dalam salat subuh. Qala Ahmad, illa al-imam fayaqnut idza ba'athal juyush. Maknanya pemimpin boleh baca kunut ketika berlakunya menghantar tentera pergi berperang, artinya waktu gawat. Dalil mereka, dalil yang kata tak ada kunut ni, dalil hadis Anas tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan selepas daripada rukuk, berdoa ke atas kumpulan orang Arab yang bunuh orang Islam tadi, summa tarakahu, kemudian Nabi kita tinggal setelah pada sebulan. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua daripada Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq qala qultu li abi, dia tanya ayah dia, ya abi, bapa, qad sallaita khalfa Rasulillah, bapa dah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, fakanu yaqnutuna fil fajri, adakah mereka baca kunut dalam waktu subuh? Qal ay bunayya muhdas, dia kata wahai anakku, kunut itu muhdas, benda baru, maknanya tak ada. Hadis ini riwayat oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmizi, kata Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud lagi kata, ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in fi salati, Rasulullah tak ada kunut dalam salat kecuali sebulan yang pertama tadi. Kata daripada Abi Makhlad qala sallaitu ma'a ibni Umar, aku salat bersama dengan Ibnu Umar salat subuh, falam yaqnut, dia tak kunut. Faqultulah, aku bertanya dia, ala araka taknut Ibnu Umar, saya tengok tuan tak baca kunutnya, kenapa? Qala ma ahfazhu an ahadin min ashabina, aku tak ingat salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi buat benda ni. Jadi ini di antara dalil-dalil yang mazhab Hambali dan mazhab Maliki Abu Hanifah yang menafikan kunut itu ada. Jadi yang pertama tadi ada hujah, yang kedua juga ada hujah. Macam mana kita nak kata? Jadi kita mengatakan perkara ini perkara dalam isu khilaf di kalangan ulama salafus salih. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dalam kitabnya Sunan Tirmizi, dia kata apa? Daripada Abi Malik Al-Asja'i. Malik Al-Asja'i ini dia tanya ayah dia, ayah dah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hahuna bil Kufah, musmaya dengan Sayyidina Ali di Kufah ni, di Iraq, nahwan min 5 sinin, 5 tahun Ali jadi imam di Iraq. Akanu yaqnutun, adakah mereka semua itu berkunut? Qal ay bunayya muhdas, dia kata wahai anakku, kunut itu muhdas, benda yang baru. Kata di Abu Isa At-Tirmizi kata, dengar ni para jemaah, saya selesa dengan kata-kata Abu Isa ini, hadza hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi, ramai ulama-ulama ahli ilmi beramal dengan hadis ini, yaitu tidak baca kunut. Wa qala Sufyanus Tsauri, Sufyanus Tsauri ini salah seorang daripada ulama mujtahid. Ulama mujtahid dalam Islam ni ada 13 orang, lain daripada imam 4 ada 9 lagi yang tak sebut, salah seorang daripada Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri kata apa? In qanata fil fajri fahasan, kalau membaca kunut waktu subuh baik, wa illam yaqnut fahasan, kalau tak baca pun okey. Okey itu bahasa kita lah, bahasa Melayu. Kalau tak baca pun hasan, maknanya baik, tak ada masalah. Sebab khilaf itu panjang. Tapi waqtar alla yaqnut, aku sendiri aku pilih tak baca kunut. Saya sendiri pilih tak baca kunut. Kenapa? As-Tsauri kenapa dia buat macam ni? Sebab nak harmonikan di antara dua pandangan yang ada ulama besar, ada sahabat yang lakukan. Cuma yang ajaibnya dalam kata-kata Imam Nawawi tadi, Imam Nawawi kata mazhab kita mazhab sunat baca kunut kan. Di antara yang kata sunat tu Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi dua orang tabi'in dan seorang yang sahabat ni
Bila anak dia tanya, mu solat di belakang Nabi, mu solat di belakang Abu Bakar, mu solat di belakang Umar, adakah mereka kunut? Dua ni menafikan sahabat ini baca kunut. Jadi khilaf tu panjang. Walam yara bin Mubarak al-qunut fil fajri. Abdullah bin Mubarak juga tidak menganggap baca kunut dalam subuh itu, tidak baca kunut dalam waktu subuh. Maka saya nak simpul secara ringkasnya di sini. Kalau kita nak panjang di sini boleh panjang lagi. Imam Nawawi dalam hujah dia sebut dalam majmu' ni, dia ulang balik hadis yang telah kita baca tadi. Hadis Anas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunut selepas sebulan, iaitulah tinggal doa ke atas ahyaul Arab. Tapi masih lagi lam yaqnut fil fajri hatta mat. Maka ulama mazhab Hambali yang menolak kunut itu, mereka mengatakan hadis wa amma fis subhi falam yadal yaqnut, hadis itu ada yang menilainya dhaif, ada yang mengatakan hadis itu munkar. Namun Imam Nawawi mengatakan sahih, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hasan. Khilaf di sini kuat ke tidak? Jadi para jemaah sekalian, sama ada kita yang belajar biasa ni ataupun sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, dia panggil belajar fiqh sunnah. Kita mengatakan inilah fiqh sunnahnya, dua-duanya ada dalil. Baca baik kata story, tak baca pun baik, tapi dia memilih yang tak baca. Wallahu alam. Jadi kita kata kalau orang nak baca kunut, biar dia baca. Kalau kita tak nak baca pun hasan. Kata di Imam Sauri, saya pun kata lagu itu jugalah. Wallahu ta'ala alam dalam hukum baca kunut. Jadi jelas lah, lepas pada ni kalau orang cakap tak lagi sembahyang Mekah kerana tak ada kunut, kata engkau je lah solat kat bilik, aku nak pergi solat di Masjid Haram. Kan ulama-ulama besar pun khilaf dalam masalah ini. Nah, baiklah. Lafaz doa kunut itu pula ada disebut dalam hadis yang berikut. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Tengok terjemahan dia dulu baru kita baca. Daripada Al Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan ni? Cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Talib, adik dia Husain bin Ali, bahawa dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku beberapa kalimah untuk aku membacanya dalam kunut witir. Jadi kunut ni kunut witir. Riwayat kunut subuh tak ada khas, iaitulah doa yang kita baca ni. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Saya pun senyap sebab imam subuh senyap. Tak ada riwayat mana-mana sampai di sini imam kena senyap. Kita pun duk korek tengok, kenapa dia senyap kat sini? Tak ada dalam kitab suruh senyap. Teruskanlah, kalau nak baca kunut baca teruslah, jangan dia senyap. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yazillu man walait wa la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Betul. Dalam riwayat ini tak ada hal tu. Wa innahu la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mengatakan sanadnya sahih. Penilai hadis mutaakhir Syekh Ahmad Syakir contoh juga dalam Sahih Tirmizi mengatakan bacaan ini sahih, tapi di dalam bacaan kunut. Kunut mana tu? Kunut witir. Tengok muka 58 nota ujung tu, dia kata menurut hadis ini juga riwayat oleh Tabarani dan Al-Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu man 'adait, ada tambahan wala ya'izzu man 'adait. Ada lagi doa-doa kunut yang lain berlainan lafaznya seperti yang terdapat dalam pada hadis-hadis yang lain, tetapi lafaz doa kunut yang tersebut dalam hadis ini ialah yang telah dipilih oleh dan diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi mana-mana riwayat boleh guna. Macam kita belajar dalam siri yang lepas, riwayat Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas dua-duanya sahih di dalam lafaz tasyahud, lafaz tahiyat. Tapi kalau kita dah hafal dah hak ni, bacalah tu. Kalau orang lain hafal hak lain, jangan kata salah awak tu. Tak salah, dua-duanya betul lah. Alhamdulillah.
Susunannya seperti berikut. Susunannya seperti berikut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Dalam kurungnya itu dia tambah itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina ala Muhammadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi susunan ini tidak mari daripada hadis, sebahagiannya susunan daripada ahli-ahli fiqh kita dalam kitab-kitab mereka. Tengok tepi itu. Disunatkan bagi imam membaca doa qunut ini dengan lafaz jamak, lafaz ramai. Artinya supaya doa itu meliputi dirinya sendiri dan makmum bersama dengan membaca Allahumma hdina. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca lafaz jamak. Allahumma hdini itu saya. Allahumma hdina baru jadi kami, kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Jadi patut imam kita senyap, ada dalam kitab. Yang tak ada tadi dalam riwayat. Dalam riwayat kata sahabat bila baca sini senyap. Setakat ini sahaja lafaz qunut yang mengandungi doa dan dikehendaki imam membacanya dengan nyaring dan diaminkan oleh makmum. Sambungnya mulai daripada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik hingga akhirnya tidak berubah bacaannya. Jadi tak berubah, tak payah tukar fa innaka taqdina la. Jangan ubah. Kerana ia bukan doa lafaz yang tersebut, bukan doa lafaz yang tersebut, iaitulah sana pujian, yakni memuji kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla disertakan dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sebab itulah imam dan makmum dikehendaki membacanya bersama dengan perlahan dan dengan sepenuh hati. Jadi ini satu pandangan yang ada dalam kitab-kitab mereka, tapi riwayat-riwayat yang menyebut tentang fa innaka taqdi kena senyap situ, itu tidak ada riwayat secara khusus. Tak apalah, dalam kitab kita ni ada. Disunatkan juga menadah tangan semasa memohon kebaikan dan membaliknya semasa memohon dijauhkan daripada bala bencana. Ini pun tidak ada sandaran. Kalau setengah orang ni kalau dia semaya hajat ke, doa semaya hajat tak, Allahumma inna na'udzubika, tolak gitu. Jadi saya sudah semak dalam hadis-hadis, ada ke tidak doa dengan terbalik tangan. Jawabnya tidak ada riwayat Nabi kita buat semikian. Cuma dia panggil tafa'ul. Oleh kerana kita nak tolak lagi tu. Kita bukan tolak dengan tangan, kita tolak dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Kerana kita minta dengan Allah. Setelah selesai berkunut, tidak dikehendaki menyapu muka dengan tangan, tetapi hendaklah melepaskan tangan dengan perlahan ketika sampai di tempat sujud. Jadi kalau selepas kunut tak ada sapu tangan muka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, turunnya tangan. Tamatlah kita perbincangan tentang kunut. Jadi kunut ni panjang lagi. Dia akan bincang nanti dalam bab solat witir. Cuma oleh kerana dalam kitab kita ni riwayat tentang kunut ini fokus kepada solat witir, jadi saya rasa menarik jugalah kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang ada, bilakah kita nak salat, nak baca kunut, bila? Hadis tadi, hadis Al-Hasan bin Ali tadi, kata di Imam Tirmizi, tanda selepas daripada hadis Al-Hasan bin Ali kata datuk dia ajar dia baca kunut dalam witir. Kata di Imam At-Tirmizi, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri, berbeza pandangan ulama tentang kunut dalam salat witir. Kata di Abdullah bin Mas'ud, al-qunutu fil witri fis sanati kulliha. Ibnu Mas'ud kata kita boleh
kunut sepanjang tahun. Boleh kunut sepanjang tahun. Sebab Nabi kita tidak khususkan hadis ini kepada cucunya. Dia kata ini untuk bulan Ramadan je ni. Nah, sepanjang tahun bila kita solat witir, kita boleh baca kunut. Kita ni banyak hajat, kata banyak hajat dengan Allah, banyak. Waqtar al-qunut qabla ruku'. Ada juga pandangan Ibn Mas'ud ni, dia pilih kunut sebelum rukuk lagi. Lepas habis baca surah, baca kunut. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilmi wa bihi qala Sufyan ats-Tsauri wa Ibn Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Pandangan yang kedua kata, diambil daripada Ali bin Abi Talib, annahu kana la yaqnu illa fi nisfil akhir min Ramadan. Dia akan baca kunut setengah akhir Ramadan, mana malam yang ke-16 baru baca kunut. Wa kana yaqnu ba'da ruku', dia kunut selepas daripada ruku'. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadza wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Jadi pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad, kita boleh baca kunut ni hanya di akhir Ramadan sahaja. Tapi kalau kita nak pegang dengan mazhab Ibnu Mas'ud tadi, ia mengatakan boleh baca sepanjang tahun, kerana tak ada riwayat yang Ibnu Al-Hasan kata kunut ini khas untuk Ramadan sahaja. Wallahu alam. Itu perbincangan para ulama. Tamatlah kita dalam bab kunut. Alhamdulillah, kita telah bincang perkara-perkara sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa? 7 perkara. Baik. Sekarang ni kita sebelum berpindah kepada sunat hay'ah, anda nak tanya, sunat ab'ad ini iaitulah sunat kalau tertinggal solatnya masih sah, tapi dengan cara kita melakukan sujud sahwi. Sunat dalam kitab Jawi kata sunat dijabarkan dengan sujud sahwi, sunat diganti dengan sujud sahwi. Baik, kalau andai kita terlupa pula nak sujud, ini panggil lupa dalam lupa ni, macam mana nak buat? Terlupa tasyahud awal, terlupa pula sujud sahwi, sah tak sah salat dia? Masih lagi dalam kategori salatnya sah. Jadi oleh kerana sunat ab'ad ni satu sunat yang ada kelonggarannya, maka kenapalah kita nak memberatkan sampai berlaku pertikaian yang begitu besar, khususnya dalam masalah kunut waktu salat subuh. Nah, tapi jangan tinggal sengaja. Contohnya kita nak kelang kabut hari ni, kelang kabut ni dah lewat dah ni, kita salat zuhur pakai tinggal ya tahiyat awal, tak apa ustaz kata beres ni, tahiyat awal tak baca. Jadi boleh cepatlah sikit, mungkin 1 minit lagi boleh cepatkan. Lepas tu kita kabur dengan sujud sahwi belaka. Jadi kita mengatakan la tatala'abu bis salah, jangan kita duduk main-main dengan salat. Di mukaddimah awal saya sebut tadi, salat pembahagian rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah, wajib ni iaitulah pembahagian untuk kita nak tahu kategori yang mana yang kuat, yang mana yang boleh ditinggalkan. Tapi sengaja meninggalkan, tak nak buat atas dasar dia tidak wajib, saya mengatakan ini agak janggal. Sebab waktu Nabi SAW mengajar kepada Malik bin Huwairis, Nabi mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usalli. Adakah Nabi kata yang ni hak wajib-wajib, hak rukun-rukunnya, yang sunat-sunat tak apa? Ada? Tak. Maka Nabi kita ajar semua sekali apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaannya, dengan kelakuan solatnya, dengan segala perkara yang berkait dengannya adalah satu sunnah yang duduk di bawah hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi jangan kita bermudah-mudah dalam ni. Sebab saya ingat dulu waktu kita belajar ambil wudu, ingat tak? Ambil wudu ni anggota rukunya basuh muka, niat basuh muka, tangan, kepala, kaki, telinga, ada khilaf. Jadi budak-budak duk main dekat masa tu ada kolom besar kan, waktu tak masih lingkap sunat je. Jadi akhir sekali terbawa-bawa je ni sampai ke tua. Maka inilah yang kita rasa bila sebut tentang ibadat, kita letak semuanya di bawah kategori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diasingkan supaya kita tidak nampak dia terasing, supaya kita tidak nampak dia terasing. Baiklah, kita akan teruskan kepada sunat hay'ah. Ataupun ada soalan di sini di dalam sunat ab'ad? Ada soalan?
Belum ada lagi. Ya, sila. Imam Ahmad dia riwayat banyak hadis, berapa puluh ribu hadis riwayat dia. Hadis yang dia riwayat tak semesti itu pandangan dia. Pandangan imam iaitulah apa yang dia sebut, apa yang dia buat. Itu dipanggil rawi hadis, tidak semestinya itu pandangan dia. Termasuk sahabat sendiri. Contohnya hadis Ammar yang kita bincang dulu dalam bab wudu, dalam bab tayamum. Ingat tak? Ammar radhiyallahu anhu bila dia bermimpi pada malam yang sejuk, dia tak mandi, dia berguling atas tanah. Mana kata tayamum kan, wudu tangan dengan muka, muka dengan tangan. Tapi oleh kerana hak ni mandi, dia berguling habis debu atas tanah dia. Dia kata nak mandi sejuk sangat, takut masa tu tak ada heater, tak ada apa. Nabi kata cukuplah, walaupun mandi cukup muka dengan tangan je, tak payah berguling atas tanah. Jadi lepas Nabi wafat, Ammar masih lagi meriwayat, berfatwa dengan pandangan yang Nabi kita ajar kepada dia tadi. Jadi di sini ulama hadis kata, apabila rawi hadis meriwayatkan hadis dan dia berfatwa dengannya, itulah yang menjadi pandangan dia. Nah, itu berbeza. Ada lagi saya. Kalau kita berpegang dengan yang tadi, dia tak kira pasal tempat dia ni di akhir solat. Macam kita masbuk, kita datang, kita imam duduk di tahiyat awal, kan? Bila imam bangun, kita tambah lagi tahiyat. Tahiyat awal tadi tidak masuk dalam rukun bagi kita, sebab kita datang itu yang kita sempat. Jadi kalau orang tanya dia, apakah solat yang ada 3 kali tahiyat berturut-turut? Solat apa? Solat maghrib orang masbuk. Dia masuk, imam sedang tahiyat awal, dia tahiyat. Bila imam bangun, imam bangun, dia tahiyat pula. Contoh. Imam tahiyat akhir. Kali kedua tahiyat akhir. Kali kedua, lepas tu dia tambah lagi, ada tahiyat lagi. Itu dia panggil 3 kali berturut-turut. Itu dia panggil lufz fiqhi. Macam mana ni? Imam di tahiyat akhir. Kita masuk rakaat akhir, imam. Kita masuk di rakaat yang akhir, rakaat yang kedua. Jadi imam akan sujud akan tahiyat akhir. Tahiyat awal. Kita pada tahiyat juga. Kemudian imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Tahiyat awal bagi kita. Kemudian bila imam salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Ini dia panggil tahiyat 3 kali berturut-turut. Jelas dah cerita dia. Tahiyat 3 kali berturut-turut. Menarik juga tu tak? Boleh buat soalan. Apakah solat tahiyat 3 kali berturut-turut? Solat berjamaah. Jadi dia panggil orang yang datang maghrib di rakaat yang kedua. Alhamdulillah. Habis soalan kita teruskan kepada sunat hayat. Saya terlupa kunut, saya sujud sahwi. Lepas tu baca lagi tahiyat akhir dan beri salam. Maknanya saya baca 2 kali tahiyat akhir. Sah ke solat saya tu? Ini masalah. Kenapa dia tahiyat pula? Lepas sujud sahwi tak ada tahiyat dah. Lepas sujud 2 kali sujud sahwi, terus assalamualaikum. Cuma isu dianya lupa 3 kali ni. Tahiyat lagi sekali. Jadi kita kena ingat, menambahkan rukun solat fi'li batal solat kita. Tapi rukun qauli ada kelonggarannya. Macam kita baca Fatihah 2 kali, sah kata sah salat. Sama juga lah dengan tahiyat 2 kali. Cuma sebab dia terlupa. Tapi kalau sengaja menyalahi peraturan lah, mana ada orang baca tahiyat 2 kali kan? Baik, kita terus pergi kepada isu tajuk yang kedua dalam tajuk perbincangan kita di sini, iaitulah sunat hay'ah. Coba kata sunat hay'ah. Baca betul-betul. Dia istilah-istilah Arab ni biar kita baca betul lah, sebab istilah dia dah. Kita nak buat macam mana? Sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Apa makna hay'ah? Apa makna hay'ah? Naam.
Iaitulah perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan salat. Dia panggil sunat kelakuan dalam salat dan bacaan. Ini dia panggil kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga. Yang pertama rukun ataupun wajib dalam fiqh Syafi'i. Yang kedua sunat ab'ad. Yang ketiga sunat hay'ah. Jadi kategori yang ketiga sunat hay'ah. Maknanya sunat hay'ah ni sunat kelakuan, menyempurna, melengkapkan. Kalau kita nak kira aksesori ke bagi solat itu sendiri, ataupun bolehlah kita ibaratkan seperti macam perhiasan pada solat, cantiknya dia dengan ada perkara ini. Kalau tak ada pun sah. Tetapi jika tertinggal atau ditinggalkan, tidak dikenakan sujud sahwi. Sunat sembahyang jenis ini banyak bilangannya, terlalu banyaklah. Ada orang menyenaraikan sampai 40 solat. 40 solat. Al-Imam, seorang ulama, dia mengatakan 4 rakaat yang kita solat ni, 4 rakaat kita solat ni ada 600 sunnah dalam tu, 500 lebih ada, banyak sekali. Jadi kerana itulah bila kita solat, dia jangan ingat sikit pahala, beratus-ratus dia punya sunnah yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika melafazkan takbiratul ihram. Ingat takbiratul ihram yang kita dah baca baru ni. Yang pertama sekali angkat tangan, Allahu Akbar. Berapa bentuk cara? Lupa dah. 3 cara kan? Angkat dulu baru takbir, Allahu Akbar. Atau takbir dulu, Allahu Akbar baru naik. Atau serentak, Allahu Akbar. Itu dipanggil sunat hay'ah. Mana dalil? An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibai. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-93 daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi ni salah seorang rawi yang meriwayatkan sifat solat Nabi. Tanda situ Abu Humaid As-Sa'idi. Seorang lagi Malik Ibn Al-Huwairis, yang Nabi kita sabda kepada dia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu kata dia, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia bertakbir, baginda mengangkat kedua tangannya separas kedua bahunya. Tangan dia sampai bahu. Ni bahu kita kan? Sekat ni. Sekat ni ya. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini menjadi dalil tentang sunat mengangkat kedua tapak tangan separas kedua bahu dan hujung jarinya separas telinga semasa melafazkan takbiratul ihram dengan menjadikan tapak tangan menghadap kiblat. Ini kena betul ni. Tapak tangan kita ada kiblat. Ini buka tangan, bahu, tangan duduk di bahu. Allahu Akbar. Jangan duduk gini. Gini orang main karate kan? Jadi kita betul gini. Sunat juga mengangkat kedua tangan ketika rukuk, ketika bangkit daripada rukuk, dan juga ketika bangkit daripada tahiyat awal, sebagaimana yang akan diterangkan di tempat masing-masing. Jadi tandalah angkat tangan ni berapa tempat? Ada 4 tempat dalam salat. Takbiratul ihram, lagi rukuk, i'tidal, dan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Jadi ada 4 tempat. Sudah kita takbir. Yang kedua, meletakkan tapak tangan atas tangan kanan atas tangan kiri. Nah ni hadisnya, an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Jadi Wa'il bin Hujur kata, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika baginda mulakan salat sambil takbir dengan takbiratul ihram, kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ini naknya Allahu Akbar, tangan kanan letak atas kiri. Ada kata letak sini gini, ada yang pegang sini, pegang di pergelangan tangan. Jangan pegang sini, pegang sini. Ni orang sejuk nama lagi ni. Macam-macam ada kita. Coba tengok orangnya Allahu Akbar begini. Ni kata tak sejuk masjid ni ikon pun tak ada. Ini pegang sini.
naknya sini. Hadis ini sahih dalam Muslim. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis lain, alim ulama menyatakan bahawa sunat mengangkat kedua tangan dan bertakbir dengan takbiratul ihram, sunat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan keduanya di bawah dada. Nah, sini ada khilaf di kalangan ulama. Ala sadrihi itu di dada. Ala sadrihi, letak tangan kanan atas kiri. Dalam kita kata di bawah dada. Mana dada? Sini dada kan. Sini duduk antara perut dengan dada. Ini bagi saya pilih ni cantik. Ada setengah orang ala sadri di atas dada, dia letak sini. Ada orang lagi dia baca kita fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan letaklah tangan di tengkuk. Ada letak sini. Dalam kitab La Jadid fi Ahkamis Salah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, dia kata ada 10 tempat riwayat tempat nak letak tangan. Ada orang letak sini, ada orang letak sini, ada orang letak bawah ni. Kalau tambah mazhab orang Melayu, sini. Ini tak ada lagi kitab ni. Sini ada. Pasal nak jaga hati, takut syaitan mari kacau. Itu semua. Kalau baca lagi tak tasawuf tu. Kenapa letak tangan sini? Hati duduk sini kan? Jantung. Dia takut dia mari kacau, kita jaga sini. Kat dia mari ikut ni ke? Itu soalan kita. Jadi yang terbaik lah, saya tak nak panjangkan cerita ni, saya pilih pandangan yang kata letak di sini. Di sini tangan kanan atas tangan kiri. Ini jelas hadis Muslim. Yang tak jelasnya di mana ke tempat nak letak tangan. Ada letak sini, ada letak sini, ada letak sini, ada letak sampai bawah pusat. Nah, hadis bawah pusat ni kata Imam Nawawi, hadis ni tidak sahih yang letak bawah pusat. Jadi kita ambil yang sederhana, cantik sini. Kalau kita letak sini, banyak benda cantik. Yang pertamanya tempat kena pada tempat dia. Tangan kita pun tak nampak naik atas, tak nampak turun bawah. Memang dia punya kalau orang Kelantan kata makan siku ni. Makan siku ni maknanya kalau ukuran tu sama. Cantik. Itu yang saya pilih. Ada orang lain pilih sini, terpulanglah masing-masing. Kalau orang mazhab Maliki langsung dia tak letak tangan. Sini tak ada apa-apa, pakai lepas turun. Itu mazhab Maliki. Kalau tengok di Mekah, orang-orang yang mari daripada Maghrib, daripada Morocco, Algeria, itu mazhab Maliki. Tapi kalau mari daripada Iran, Syiah, itu orang Syiah tu tak letak tangan tu. Ada juga. Ataupun orang-orang Ibadi. Ibadi ni orang yang duduk di negara Oman sekarang. Oman, dia panggil puak-puak Khawarij. Mazhab Ibadi masih wujud dan tangan dia tak bawah. Jadi adalah fiqh-fiqh, tapi fiqh yang Ahlus Sunnahnya yang tak letak tangan di dada ni, iaitulah mazhab Maliki. Panjanglah perbahasan, cukuplah saya syorkan. Kalau nak terima lah, nak tanya nak tak mana Ustaz, saya kata tak sini. Wallahu a'lam. Tapi pergelangan tangan kanan atas tangan kiri hadis Muslim sahih. Yang masalahnya nak pakai mana, itu jadi masalah. Ada macam-macam lah dalam kitab-kitab sifat salat Nabi itu, perbahasannya panjang, kita pilih yang tu. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa setengah orang mengangkat pandangan mereka ke langit semasa mereka berada dalam salat. Jadi hadis ini sahih dalam Bukhari. Memandang ke atas atau menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salat adalah dilarang, kerana perbuatan yang demikian bertentangan dengan dasar khusyuk yang menjadi ruh salat. Kalau kita salat duk tengok sana tengok sini, khusyuk tak khusyuk? Ada setengah ni tak biasa, orang tua-tua, minta maaf dah orang tua ni, kitanya tak tua lagi. Dia suka sangat solat dekat tepi pintu, tapi kalau orang masuk duk jeli tengok, siapa budak-budak pun takut dia tu. Apa pocik tu tengok orang. Lah, jangan. Hati-hatilah lepas pada ni, jangan tengok siapa-siapa, kita tengok tempat sujud, tengok tempat kita sujud. Sebab itu pada hujung hari ini ada dinyatakan bahawa baginda menegur dengan sekerah-kerahnya perbuatan yang merosakkan khusyuk itu. Dalam hadis yang lain diterangkan bahawa cara yang sebaik-baiknya adalah memandang ke tempat sujud. Jangan duk tengok sana. Hadis ini menjadi dalil bahawa memandang ke tempat sujud dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak, dan hukumnya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab fiqh ialah sunat. Orang tanya soalan biasa je bila pergi Mekah. Dia dengar orang kata kalau solat di depan Kaabah kena tengok Kaabah.
Jadi saya tengok pandangan para ulama, walaupun depan Kaabah, kita tetap kena tengok tempat sujud. Kalau tengok Kaabah, berat kita, hilang rakaat. Duk tengok kau kata tawaf, dia ni tak siap lagi, berapa kali dah. Jadi jadi masalah bagi kita. Masalah tidak? Masalah. Bila kita tengok tempat sujud, selesai banyak masalah. Tak tengok siapa-siapa, tengok tempat sujud kita dan kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, membaca doa iftitah. Baca doa iftitah. Apa dia doa iftitah? An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah. Tengok terjemahan dia daripada Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila berdiri hendak mengerjakan salat, dan setelah ia bertakbir dengan takbiratul ihram dengan niat, itu dalam huraian itu, maka Nabi kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai kepada wa ana hanifan musliman wa ana minal muslimin, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, sampai ke akhirnya. Jadi sepatutnya letaklah riwayat-riwayat ni bahawa kita boleh belajar yang betul kan. Hadis ini dalam Muslim, hadis sahih mana bacaan ni. Banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan dengan iftitah dengan lafaz yang berlainan. Jadi saya syorkanlah kepada para jemaah yang nak dapat riwayat-riwayat ini, sebahagian riwayat ini beli, baca dalam kitab yang tuan-tuan sudah beli itu. Nama kitab Perisai Muslim. Itu mudah. Dia kata ustaz dah kepel buku dia ya. Dah kalau saya tak kepel, siapa nak kepel? Alim ulama dalam mazhab Syafi'i memilih lafaz doa iftitah seperti berikut: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kita bacalah riwayat-riwayat yang ada itu, boleh kita baca. Dan kalau kita terikat dengan riwayat yang sahih yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih kita rasa lebih selesa. Sebab apa lebih selesa? Kerana itulah Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli. Jadi kalau kita ambil yang asli, itulah yang kita rasa lebih tenang, kerana itu yang Nabi kita baca. Banyak riwayat-riwayat yang ada doa iftitah ni banyak sekali. Ada lagi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaka wajjahtu lillazi fataras samawati wal ard tadi. Allahumma anta rabbi wa ana abduka, hadis. Jadi riwayat-riwayat ini boleh kita dapat dalam kitab-kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi riwayat-riwayat ini banyak. Jadi saya rasa cukuplah untuk kita belajar lafaz-lafaz yang ada di sini. Tengok muka surat yang seterusnya. Terjemahan tu baca sendirilah. Doa iftitah ini sunat dibaca sesudah takbiratul ihram dalam sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat, kecuali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak ada. Jangan Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Sebab apa? Sebab Nabi kita nak suruh cepat. Solat jenazah tu nak cepat ke bumi kan. Jadi tak payah panjang. Kita naknya dalam solat itu berdoa untuk jenazah, untuk mayat, bukan doa untuk kita. Kandungannya ialah memuji Allah Azza wa Jalla dan mengakui kelemahan diri sendiri serta berserah bulat-bulat kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu doa iftitah ini telah dibaca dengan sepenuh hati dan ikhlas serta dipahami maksudnya. Jadi sebab apa kita nak mula salat? Kalau kita faham maksud wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, waktu kita akad takbir tadi kita baca apa? Allahu akbar dengan nama Allah yang Maha Agung. Sekarang ni kita ikrar pula, aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Habis nak lara lagi, sambil-sambil menghadap ke Allah dengan yang pencipta langit dan bumi, kita duk memikir ke pasar pagi ke pasar petang. Nah, munasabah tak munasabah? Tak munasabah. Menghadap dengan Tuhan, begitu cakap dengan orang lain. Ini dipanggil, sepatutnya barulah menimbulkan khusyuk kita dalam beribadat. Nah.
Kita dah bincang panjang dah hari itu dalam Munatul Musalli, benda apa ni, perkara-perkara khusyuk dalam ibadat. Saya ingat dah dapat dah rakaman. Ambil dah? Belum lagi? InsyaAllah kita akan bawa rakaman nanti insyaAllah. Yang kelima, membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hadis yang 97, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da takbir a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sesudah takbir Nabi kita mula baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain disebut oleh Ibnul Munzir, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini ditegaskan dengan Al-Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Apabila engkau baca Quran, maka hendaklah engkau lebih dahulu meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jelas tak jelas hadis ni? Nabi suruh baca a'udzubillah bila? Confused? Lepas takbir. Hari ni imam-imam kita, dia baca belum takbir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Siapa dia suruh awak pergi baca Quran sebelum takbir? Ini cerita imam-imam, sebahagian daripada imam-imam kita di Balasah, di surau kita. Fiqh imam tu kena ada. Kadang-kadang dia dengan Bilal apa berebut jawatan. Ingat tak cerita Bilal baru ni kan? Bilal berebut jawatan. Bila nak qamat, Bilal kata, "Saf, betul saf." Itu kerja siapa? Betul saf. Kerja Bilal ke kerja imam? Yang kau pergi ambil jawatan saya kenapa? Itu masalah dia. Banyak cerita juga kita ni. Kadang-kadang dia panggil tersalah tempat. Sebab over sangat. Kadang-kadang nak apa ni? Nak buat satu benda yang bukan di bidang kita. Contohnya imam. Kadang-kadang lama kita berdiri. Saya pernah jumpa, saya berdiri lama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Habis itu qul a'udzu birabbin nas. Betul sah. Tak tengok pemahaman belakang. Allahu akbar. Lepas tu dalam solat, lepas baca Fatihah, waladdallin amin wal asri innal insana lafi khusr. Yang orang nak baca dalam solat, yang kau pergi baca di luar tu kenapa? Ini masalah kita. Nak hilang was-was. Inilah Nabi kita aja. Nak hilang was-was, permulaan solat kita, lepas kita menghadap wajah pada Allah Taala, kita bertawuz, minta perlindungan Allah Taala, sebab aku nak mula baca Quran sekarang. Ini kena jelaslah benda-benda macam ni. Dengan keterangan yang tersebut disunatkan baca auzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca Fatihah dengan suara yang perlahan. Jangan kuat, tak ada orang baca kuat. Semoga dilindungi Allah Azza wa Jalla daripada angkara was-was yang berpunca daripada syaitan, terutama dalam sembahyang yang memerlukan suasana yang tenang, tenteram dan penuh khusyuk. Semua solat kita ni nak khusyuk belaka kan. Kemudian yang keenam, mengucap amin sesudah membaca Fatihah. Ini sunat juga. Hadis Wa'ib bin Hujur, dia dengar Nabi SAW membaca Al-Fatihah. Bila Nabi kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu baginda mengucapkan amin. Wa madda biha sautahu, dia nyaringkan suara dia amin. Kita baca dah gitu kan? Boleh baca amin atau amin, boleh baca. Tapi jangan kata amin, tak boleh. Kalau panjang depan, ekor boleh panjang. Kalau pendek dua-dua. Itu fiqh, nanti belajar tajwid nanti lepas ni. Ditegaskan lagi, ini kelebihan baca amin. Dalam hadis Bukhari, iza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama. Jangan potong terik. Ini setengah budak-budak di masjid waladdallin, imam berhenti tarik nafas penuh kat belakang amin siap. Itu tak boleh. Nabi kata kena wafaqa, serentak dengan takmin kita ni. Dan siapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Besar ke tidak pahala? Besar. Hadis ini dalam Bukhari. Kedua-dua hadis ini menjadi dalil tentang mengucap amin. Mengucap amin selepas membaca Fatihah, lebih-lebih lagi diucapkan oleh imam salat, sangat besar tujuannya.
Kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara, di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala ke jalan yang benar. Kata ulama, doa yang paling hebat, yang paling agung, iaitulah doa dalam Al-Fatihah. Ihdinas sirata al-mustaqim. Dalam Quran ini ada 2 kali doa. Permulaan salat, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Baik. Bila kita dapat jalan yang lurus, macam mana nak maintain? Nak maintain kata orang sekarang, nak maintain. Nak maintain dia, maka Allah ajar kepada kita di akhir Quran surah yang ke-114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Jadi kita minta berlindung, ya Allah, aku dah dapat hidayah, duduk atas jalan yang benar, maka selamatkan aku daripada gangguan was-was syaitan yang berbentuk jin, syaitan yang berbentuk manusia. Ini 2 doa, awal Quran, akhir Quran. Allahu Akbar, yang jalan. Jadi memohon petunjuk hidayah Allah Ta'ala ke jalan yang benar, dan juga memohon perlindungan daripada menurut jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, iaitulah perkara-perkara yang tidak dapat dinilai dan tidak ada siapa pun dapat memberinya selain Allah Azza wa Jalla. Perkataan amin itu pula maksudnya memohon kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala permohonan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkan. Jadi bila kita minta tadi, kita kan doa, ihdinas siratal mustaqim, doa. Jadi di akhir doa kita kata amin, maknanya kita minta Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita doa. Itu makna amin. Dengan makna Allahumma stajib, ya Allah perkenankan doaku. Amin itu makna dengan makna Allahumma fastajib, ya Allah perkenankan doaku. Dengan sebab tujuan yang besar itu, maka ucapan amin diucapkan juga oleh malaikat di langit, dan dengan yang demikian menjadilah saat ucap amin itu suatu saat yang mulia, saat terbuka pintu keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang tertentu. Oleh itu, amatlah baiknya bagi makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya. Demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah, supaya menepati saat ucapan amin daripada malaikat. Dan yang demikian dengan itu termasuklah ia dalam golongan orang-orang yang beroleh keampunan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Besar darjat kita kan. Yang ke-7, membaca surah selepas Al-Fatihah. Entah boleh dia kenapa kita baca Fatihah sekali dengan imam? Di amin ni selepas imam baca Fatihah, lepas imam Fatihah baru kita baca surah. Jadi tak ada bacaan di situ. Nah. Ya. Itu tak ada bacaan di situ. Kita kena dengar aja imam baca Fatihah. Nah. Baik. Yang ke-7, membaca surah selepas membaca Fatihah. Hadis yang ke-100. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa suratain ila akhirih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca pada sembahyang zuhur. Dengar ni, kita nak baca apa lagi ni? Dalam rakaat yang pertama dengan Ummul Quran Al-Fatihah, serta 2 surah yang lain. 2 surah. Yang ni surah banyak tak apa, 5-6 surah pun tak jadi masalah. Dan membaca dalam 2 rakaat yang akhir dengan Ummul Quran Al-Fatihah sahaja. Jadi 2 rakaat yang akhir Nabi kata apa? Bi ummil kitab. Dia tak baca lagi surah. Surah baca di 2 rakaat yang awal. Demikian juga pada sembahyang asar, dan demikian pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh oleh kerana dia 2 rakaat aja, ada surah belaka lah 2 tu. Jangan pula bagi setengah. Rakaat yang pertama ada surah, yang kedua 2 tak lah. 2 rakaat yang pertama itu Nabi kita baca. Hadis dalam Bukhari. Hadis ini menjadi dalil bahawa membaca surah selepas membaca Al-Fatihah dalam salat adalah dituntut oleh syarak. Jadi dituntut oleh syarak kalau kita jadi imam dan kita jadi makmum, jadi salat munfarid seorang diri. Apa kita makmum? La. Makmum kena dengar imam baca. Kecuali Al-Fatihah
itu ramai di kalangan ulama kata walaupun imam itu baca kuat, kita tetap kena membaca Al-Fatihah, dan inilah pandangan yang kita pilih dalam perbincangan pada siri yang lepas. Hukumnya menurut huraian ulama ialah sunat. Jadi kalau tak baca pun tidak mencacatkan solat, tapi kurang dari sudut pahalanya. Tempatnya pada 2 rakaat pertama daripada sembahyang zuhur, asar, maghrib serta isya, dan kedua-dua rakaat sembahyang subuh dan sembahyang Jumaat, juga pada sembahyang sunat kecuali salat jenazah. Salat jenazah tak ada baca, tak ada. Salat jenazah dia ada Al-Fatihah saja, kemudian takbir, yang ketiga baca doa, takbir yang keempat doa, bagi salam. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ada kalanya membaca beberapa ayat tertentu daripada sesuatu surah yang panjang. Jadi ada juga ada kalanya dia tak baca satu surah, tapi dia baca setengah ayat. Macam kita inilah, imam kita ni dia ambil satu muka, dua muka, tiga muka surat Quran, mengikut kemampuan imam lah, dan tengok kemampuan makmum kat belakang kita. Kita ni jangan duduk seronok orang kita, mentangkan kita hafal Quran, kita baca sampai 5-6 muka surat. Nah, yang belakang kita ada orang tua, ada orang uzur, jadi jangan nanya kan dia. Itu pun saya tengok kalau di standard Malaysia lah, standard kita di sini, bolehlah rakaat yang pertama tu kita baca satu muka, boleh. Rakaat yang kedua baca setengah muka, munasabah lah. Sebab kalau dia sakit lutut yang pertama tu, yang kedua tu kita bagi setengahnya dia. Nah, kecuali makmum belakang kita tu memang orang hebat-hebat, orang muda-muda belakang dipersela lah, nak baca panjang pun kita atas ittifaq kita dengan makmum. Yang ke-8, menyaringkan bacaan pada sembahyang yang tertentu dan membaca dengan perlahan pada sembahyang yang lain. Jadi bila kita nak baca nyaring, hadis Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun dalam sembahyang Isya. Bila dia dengar, artinya baca kuat ke perlahan? Kuat, jahar. Dan aku tidak pernah mendengar seorang yang lebih merdu suaranya atau lebih elok bacaannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Bukhari. Dalam hadis-hadis Bukhari yang lain ada disebutkan bahawa baginda juga menyaringkan bacaan dalam sembahyang maghrib dan subuh. Dalam hadis Bukhari juga dinyatakan bahawa baginda membaca dengan perlahan dalam sembahyang zuhur dan asar. Jadi jelaslah kepada kita, zuhur dengan asar ni sembahyang sirri, mana baca cara perlahan. Subuh, maghrib, isya, salat jahri, maknanya baca dengan suara yang kuat. Jelasnya, orang yang mengerjakan sembahyang seorang diri atau menjadi imam, sunat menyaringkan bacaannya semasa membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang maghrib dan isya, dan pada kedua-dua rakaat sembahyang subuh dan sembahyang Jumaat, serta sembahyang hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, juga sembahyang gerhana matahari atau bulan, dan sembahyang minta hujan. Ini boleh baca kuat belakang ni. Sebaliknya, sunat membaca perlahan dalam sembahyang zuhur dan asar. Habislah gitu. Zuhur dengan asar kena baca perlahan, dan semua sunat-sunat yang dibuat pada siang hari dibaca secara perlahan. Yang ke-9, mendengar bacaan imam. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah dia serta diamlah. Jadi dengar, diam, dengan sebulak-bulak ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Jadi jangan duduk cakap, jangan duduk baca hal lain lah, dengar je. Ayat ini umum, maksudnya meliputi keadaan dalam sembahyang dan di luar salat. Tetapi oleh kerana tidak sah sembahyang melainkan dengan membaca Al-Fatihah, maka makmum diwajibkan membaca Fatihah, dan selepas itu ia disunatkan diam mendengar bacaan imam. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya.
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kewajipan orang-orang yang menjadi makmum dalam salat. Nabi kata apa? Fala taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra'ha. Fa innahu la salata liman lam yaqra'ha. Semasa imam membaca, maka janganlah kamu melakukannya selain daripada membaca Fatihah, kerana tidak sah sembahyang orang-orang yang tidak membacanya. Hadis dalam Bukhari ini. Pasal itulah saya memilih pandangan ia mengatakan makmum kena baca Al-Fatihah. Ada pandangan sebahagian mazhab dalam Islam ini mengatakan salat jahri, salat yang kuat, makmum hanya dengar bacaan imam saja. Tapi hadis ini dalam Bukhari yang mengatakan kita kena baca Al-Fatihah walaupun di belakang imam. Berdasarkan keterangan ini, orang-orang yang menjadi makmum dikehendaki diam mendengar bacaan Fatihah imamnya dalam sembahyang jahriyah. Apa dia jahriyah? Sembahyang yang imam baca nyaring, baca kuat. Kemudian ia sendiri dikehendaki membaca Fatihah. Selepas itu ia dikehendaki diam semula untuk mendengar imam membaca surah. Kita baca Fatihah cepat, lepas itu kita sambung dengar bacaan imam. Hukumnya ialah sunat. Imam juga dikehendaki diam sebentar selepas ia membaca Fatihah untuk memberi peluang kepada makmum membaca Fatihah masing-masing. Selepas itu barulah imam membaca surah panjang atau pendek menurut pilihannya. Sunat tu, hukumnya sunat tu balik ke mana tu? Balik ke baca Fatihah kah? Balik baca mendengar bacaan imam. Dengar baca imam. Dia tidak balik kepada mesti baca Fatihah. Karena kita dah bincang baca Fatihah tu dalam bab rukun yang lepas. 6. Jadi sepatutnya lepas pada waladdallin amin tu dia berhenti sekejap, saktah dipanggil saktah, berhenti seketika biar makmum baca Al-Fatihah pada waktu itu. Yang ke-10, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk rukuk. Mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk rukuk. Tadi kita dah bincang tadi kan, berapa tempat ada? 4 tempat. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza kabbara lirruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya separas kedua bahunya apabila ia bertakbir untuk rukuk. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahawa mengangkat kedua tangan sambil bertakbir semasa hendak rukuk adalah dituntut oleh syarak. Menurut huraian ulama, hukumnya adalah sunat. Disunatkan juga mengangkat kedua tangan ketika bangkit daripada rukuk sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan ketika bangkit daripada tahiyat awal sambil bertakbir, caranya mengangkat kedua tangan separas bahu, tapaknya menghadap kiblat dan hujung jarinya separas hujung kedua telinga. Ini dijelaskan dalam hadis Malik ibn al-Huwairis. Siapa dia Malik ini? Salah seorang rawi hadis, "Wasallu kama raaitumuni usalli." Yang Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli" itu Nabi kata kepada siapa? Kepada Malik ibnu al-Huwairis. Malik ibnu al-Huwairis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunai. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, baginda mengangkat kedua tangannya sehingga menjadikannya separas kedua telinga. Jadi saya dah sebut dah hadis ini dalam Bukhari juga dan Muslim. Kita dah sebut beberapa riwayat yang menyebut tentang 3 tempat angkat tangan, sama dengan bau gini, telinga bawah, yang paling tingginya telinga atas. Allahu Akbar, itu paling tinggi. Jangan lebih daripada itu. Ada pun orang angkat tangan sampai begini tu, itu tak ada riwayat. Itu dia panggil riwayat apa tu? Orang yang mengaku kalah. Gini kan, angkat tangan dua. Nah, itu tak boleh. Yang ke-11, takbir intiqalat. Takbir intiqalat apa mana? Takbir berpindah daripada rukun ke keadaan yang lain semasa
bertakbir semasa hendak rukuk. Itu dipanggil takbir intiqalat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarka'. Nabi kita bertakbir ketika rukuk. Ya, jadi takbir intiqalat ni ketika rukuk. Hadis ini menjadi dalil bahawa bertakbir ketika hendak rukuk adalah dituntut oleh syarak. Hukumnya adalah sunat. Cara menyebutnya Allahu Akbar, disertakan dengan mengangkat kedua tangan separas kedua telinga lalu rukuk. Jadi kita kena angkat tangan juga, macam kita takbiratul ihram juga. Takbir ini dinamakan takbir intiqalat. Takbir apa? Intiqalat, yakni takbir untuk berpindah-pindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain, yang disunatkan bertakbir semasa hendak melakukannya. Maksudnya dipanggil intiqalat, takbir berpindah daripada rukun, iaitu rukuk. Nah, tengok tanda ni. Kalau orang tanya takbir intiqalat daripada rukun ni apa benda? Rukuk, sujud, mengangkat kepala daripada sujud yang pertama, sujud yang kedua, dan bangkit daripada sujud yang kedua. Itu dia panggil takbir intiqalat. Tujuan bertakbir ini ialah untuk menghidupkan rasa kesedaran terhadap kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tujuan atau hikmah mengangkat kedua tangan semasa bertakbir ialah juga untuk memuliakan dan melahirkan sepenuh-penuh penghormatan kepada Allah Azza wa Jalla yang besar kekuasaannya dan amat melimpah nikmatnya, dan juga untuk menurut sunnah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, membaca tasbih dalam rukuk. Dalilnya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok terjemahan dia, apabila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah baca tasbih dalam rukuk. Kita membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Kemudian tatkala turunnya ayat sabbihisma rabbikal a'la, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia dalam sujud. Kita pun subhana rabbiyal a'la. Ini cerita yang jelas yang ada dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kita dah cerita dah kan dalam siri-siri yang lepas. Ada pun cerita semaya zuhur tu kerana Nabi tu, kerana Nabi, itu cerita tak ada dalam sanad yang jelas lah. Tak ada sanad yang boleh dipegangi. Lapak tasbih yang tersebut diterangkan dalam hadis yang berikut, iaitu hadis Huzaifah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam rukuk dia subhana rabbiyal azim, wa fi sujudi, dalam sujud dia subhana rabbiyal a'la. Itu sakat tu je riwayat yang ada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu riwayat yang jelas dari sudut sanadnya. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini menjadi dalil bahawa tasbih yang tersebut dalam rukuk dan sujud adalah dituntut oleh syarak. Hukumnya adalah sunat. Sunat juga membacanya 3 kali. Jelasnya dalam rukuk disunatkan baca tasbih, memuji Tuhan dengan penuh hormat dan khusyuk, dan lafaznya subhana rabbiyal azim. Dalam hadis yang lain, lafaz tasbih tersebut ada tambahan kalimah wa bihamdihi di hujungnya. Jadi tambahan wa bihamdihi ini ada ulama yang terima, ada ulama kata lemah tambahan tu. Jadi yang jelasnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana a'la. Tapi kalau kita tambah wa bihamdihi pun ada riwayat yang lain yang ada lafaz wa bihamdihi. Setengah ulama tidak bersetuju dengan tambahan wa bihamdihi yang tersebut. Jadi tak setuju dari sudut sanad dia. Tetapi ramai alim ulama yang bersetuju dan mengamalkannya serta menurunkannya dalam kitab fiqh masing-masing. Dengan alasan hadis yang berikut, hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk Nabi kata subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, wa iza sajada, bila Nabi sujud dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Hadis ini dalam Abu Daud. Tambahan wa bihamdihi juga terdapat dalam hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, At-Tabarani dan Ad-Darqutni menurut penjelasan dalam kitab Nailul Awtar. Nailul Awtar ni dia ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Syaukani ni dia tak berapa, dia lebih kepada fiqh perbandingan mazhab. Sungguh pun hadis-hadis yang tersebut adalah hadis-hadis dhaif, tetapi masing-masing sokong menyokong antara satu dengan yang lain, dan dengan yang demikian dapat dijadikan alasan untuk menolak pahaman orang-orang yang tidak bersetuju dengan tambahan wa bihamdi. Jadi kalau kita nak ambil bacaan yang tak ada orang pertikai, beri setakat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Cukup dah setakat tu, itu memadai. Tapi kalau kita nak tambah lagi, adalah pandangan para ulama yang menerimanya. Selain itu ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahawa tasbih yang disertakan dengan tahmid dalam rokok dan sujud adalah dituntut oleh syarak, sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Quran. Nah, dengar, tambah, tulis kat tepi kitab tu. Ini salah satu daripada bacaan tambahan dalam rukuk dan sujud. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan menyebut dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bila kita nak tambah ni, selepas subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, baru tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Boleh ingat tak? Ingat. Ingat. Coba kata. Saya bagi masa 1 minit. Apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nak ingat selalu ni, nak buat balik ni. Keluar ni pergi sembahyang duha, baca selalu dah. Boleh? Nanti yang malam ni tak jadi dah. Dia kena hafal sekarang. Kata orang ketika tu juga apa? Dia ingat. Kau kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ingat dah? Nak baca? Siapa nak tasmik, nak dengar ni? Kata kuat-kuat nak dengar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ingat? Alhamdulillah. Kalau tak ingat, jangan pergi minum kopi lagi ni. Ingat hal ni dulu, baru cari nasi tengah hari. Kita paksa kita saja. Aku tak ingat ni, tak boleh. Ilmu ni bila kita belajar, hadis ni sahih dalam Bukhari ni. Bila kita belajar, jangan ditangguh, terus amal. Mulai sekarang, mana-mana solat kita buat lepas pada kita mengaji ni, semua ada baca doa ni. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Jadi bacaannya selepas 3 kali subhanallah, subhana rabbiyal azim, ataupun dalam sujud subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ingat dah? Alhamdulillah. Jadi belaka murid kita ni. Nak sekali hafal ingat belaka dah. Yang tak ingatnya nak baca lepas ni. Tu yang penting. Ingat dalam kelas ni ingat belaka dah, dia tak nak baca lepas ni pula ustaz masalah. Jangan masalah, dah biar ingat. Menurut apa yang disebut dalam suratul Nasri, iza ja'a nasrullahi wal fath, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat iza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha. Aisyah kata, sesudah turunnya iza ja'a nasrullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak mengerjakan suatu sembahyang salat melainkan dia baca dalam doa dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya ta'awwalul Quran, kerana menurut apa yang disebut dalam Quran. Di Nabi kita buat, takkan kita tak nak buat? Hadis ini dalam Bukhari. Dengan ini jelaslah bahawa membaca tasbih dalam rukuk dan sujud yang disertakan dengan tahmid adalah dituntut oleh syarak. Hanya lafaznya sahaja yang berlainan. Dalam hadis yang lain disebut wa bihamdihi, dan dalam kedua-dua hadis sahih yang akhir ini disebut wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdihi. Jadi naknya wa bihamdika adalah hadis yang sahih dalam Bukhari ini.
Dalam hadis yang lalu ditegaskan bahawa sesudah turunnya surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkekalan membaca tasbih, tahmid dan istighfar dalam rukuk dan sujudnya hingga ke akhir hayatnya. Jadi kenapa kita tak nak baca? Sedangkan Nabi kita membacanya. Kau rasa kita tak perlu dah? Kita rasa kita kuat? Kita rasa kita hebat dah? Lah, kitalah orang yang paling lemah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tak ada dosa, orang yang tak ada maksum pun diajar supaya membacanya, kenapa kita tak baca? Ada lagi bacaan yang disunatkan bacanya dalam rukuk dan sujud. Bolehlah kita ambil dalam mana-mana kitab yang mengumpulkan hadis-hadis bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Dalam di antaranya sadilah kitab yang saya sebut tadi, kitab Perisai Muslim. Lepas kita baca, kita akan mengangkat kedua tangan semasa bangkit daripada rukuk. Panjang lagi kita panjang lagi, memang tak habis lah. Kalau kita lancar lagi pun tak boleh nak habiskan. Jadi kita break di sini untuk beri laluan kepada soalan-soalan yang ada ini, insya-Allah. Nah, larangan dalam sujud dengan rukuk tak boleh baca Quran. Nah, tapi kalau Quran tu dah dijadi doa, tak jadi masalah. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran dah jadi doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, jadikan aku ni mendirikan solat dan zuriat aku. Dalam doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yunus, apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa. Jadi semua yang berbentuk doa boleh kita baca dalam rukuk dan sujud, tidak menjadi halangan. Tapi kalau niat nak pergi baca doa, nak pergi baca Quran atas nama baca Quran, itu yang dilarang. Imam baca Al-Fatihah, makmum menegur, mendengar. Bila imam baca surah, makmum baca apa? Bila imam baca surah, ketika itulah makmum baca Fatihah. Waktu imam baca Fatihah, kita dengar aja dulu. Bila selesai waladdallin, amin, terus kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai ke waladdallin. Lepas tu kita balik dengar bacaan imam, yang imam sedang baca yang panjang itu. Adakah haram apabila ada orang membaca Quran kita berbuah-buah pula? Kita buah dekat siapa tu? Dekat dia ke pergi buah dengan orang tengah duk baca Quran tu? Kalau orang dia baca Quran, auzubillahi minasyaitan, kita mari duk buah dia. Jangan, itu kacau nama dia. Mengacau orang baca Quran itu tak baik. Tapi kalau dia baca Quran, sepatutnya kita dengarlah bacaan dia tu. Sebab itulah setengah-setengah tempat tidak sesuai kita pergi baca Quran. Sebab waktu tu waktu orang duk bercakap, contohnya kita pergi duk baca Quran kat dia, jadi itu tak kena pada tempat. Jadi baca Quran biarlah kita dengar. Kalau ada orang baca Quran, kita dengar. Adakah solat berjemaah sedangkan kita lupa baca Fatihah? Ini masalah. Isunya asas kepada perbincangan kita ni, imam dengan makmum kena baca Fatihah dalam solat jahriyah ataupun sirriyah. Tapi kalau makmum ni terlupa nak baca dalam solat jahriyah, adalah pandangan ulama yang mengatakan tak apa dah dia dengar bacaan imam. Tapi dalam solat yang sirri, yang rakaat 3-4, dia dengar apa? Tak dengar apa-apa. Ketika itu berlaku masalah di sini, maka dia kena tambah rukun yang tertinggal itu. Di makmum belum habis baca Fatihah, iftitah, imam dah baca amin. Adakah makmum terus iftitah atau baca amin? Dia isu iftitah tadi ada benda yang kita terlupa. Contohnya bila kita masuk solat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, iftitah belum baca, boleh tak kita undur balik baca iftitah? Boleh ke tak boleh? Belum baca iftitah ni, boleh undur? Tak boleh lah, sebab kita telah masuk dalam rukun. Fatihah tu rukun ke sunat?
rukun. Jadi oleh kerana duduk di rukun, maka tak boleh lagi kita undur balik pergi ambil sunat. Terlepaslah dia. Macam juga orang salat raya. Raya kan ada tasbih. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada imam ni mungkin raya 2 kali setahun. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makmum akan duduk tasbih, subhanallah. Boleh tak imam undur balik? La, tak ada lagi undur. Dia gugur iftitah dan gugur juga takbir tasbih dalam solat hari raya bila kita dah masuk pada rukun. Adakah boleh kita berdoa minta ampun bagi ibu bapa selepas imam baca Fatihah sebelum amin? Lah, itu bukan tempat kita berdoa di situ. Yang kita baca di situ ialah baca Quran, kemudian kita dengar aja bacaan. Tempat kita berdoanya dalam rokok dan dalam sujud. Utama sekali dalam sujud, dalam sujud. Dalam sujud kata Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan apa ni? Tuhannya waktu dia sujud. Jadi fajtahidu fi doa. Nabi kata berijtihadlah dalam sujud, kata ni berdoa. Faqaminun an yustajabu lakum, maka doa dalam sujud itu tempat yang paling hampir untuk mustajab doa. Jadi kita buat situlah. Boleh tak kita tambah lagi bacaan lepas pada kita baca kunut yang rutin yang ada ni, kita pergi tambah lagi bacaan-bacaan lain. Contohnya kita ni sakit, Allahumma shfini, tidak menjadi halangan, kerana itu pun termasuk dalam nazilah bagi kita sendiri. Kita sendiri pun sakit, maka kita berdoa situ. Boleh ustaz tunjukkan bagaimana sujud sahwi? Tunjuk di sini, berlakon sini ke lagu mana? Soalan ni. Lah, sujud sahwi ni macam sujud salat tu. Bila orang ni terlupa tasyahud awal, kita kata tadi kan, di akhir solat dia, lepas dia baca tahiyat, selepas dia baca selawat innaka hamidum majid, kemudian dia akan baca doa akhir solat. Allahumma afni ma qaddamtu wa ma akhartu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Lepas habis semua ni, dia pun Allahu akbar, sujud. Itu sujud, dia panggil sujud sahwi. Bangun, sujud sekali lagi. Cuma berbeza pandangan di sini nak baca apa. Dalam kitab fiqh kita ni, subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci Allah Taala yang tak lupa dan tak lalai, tak tidur tak lalai. Kita yang lalai. Jadi para ulama mengatakan tidak ada sandaran mana-mana riwayat yang menyebut sedemikian. Jadi kita kekalkanlah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis cerita. Jadi sudah sujud kali yang kedua, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan baca tahiyat lagi. Tak ada lagi tahiyat kali yang kedua. Tak pernah buat sujud sahwi. Kalau tak pernah buat, nasib baik. Maknanya solat kita tak pernah kena kacau lah, tidak. Alhamdulillah. Jadi jangan bimbang. Dalam perbahasan yang akan datang ni, kita akan masuk dalam bab sujud sahwi. Dia ada dalam ni, ada ni. Jika kedudukan kaki kanan tidak boleh tegak sebab sakit, sempurna ke solat kita? Orang sakit nak berdiri tak boleh. Berdiri itu rukun ke sunat? Berdiri rukun? Sunat? Rukun. Kalau tak ada mampu nak buat, boleh duduk. Jadi hak ni kaki kita sakit. Banyak kan orang kita hari ni kaki kena gaut lah, terik orak lah, macam-macam benda dah penyakit. Dia punya elemen tak apa betul je jalan. Maka kita tak nak angkat kaki kita waktu duduk antara dua sujud. Itu tidak jadi masalah. InsyaAllah Tuhan bagi pahala sebagaimana yang kita boleh buat waktu iftirash, waktu tawarruk. Sebab kita tak buat sekarang bukan tak meninggalkan sunnah, tapi tak mampu nak buat di atas keuzuran. Tapi berbeza dengan waktu sujud. Waktu sujud, kaki berlipat atas lantai itu rukun.
Tapi waktu duduk antara dua sujud, kaki duduk iftirash, itu sunat. Tak boleh. Waktu sujud mesti kena kaki kita rapat atas lantai. Kita dah bincang dari antara kesalahan-kesalahan salat, bila kaki kita terangkat tak duduk atas lantai ataupun terbalik macam ni duduk kaki kita, itu tak boleh. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi sunat-sunat dalam salat ini yang ke-13. Tanda situ, kita akan sambung sunat salat yang ke-13 di dalam jalsah kita yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Iaitulah tentang kita buat satu projek bagi CD cara percuma. Ini pun ada, siapa dia nak boleh ambil lepas ni. Jadi CD ni satu percuma, kita cetak dia contohnya 100 keping RM300. Boleh ambil. Saya nak 100 contohnya, ambil 100. Nak bagi siapa-siapa ambil. Boleh pilih tajuk. Tengok dalam darutaibah.com tu ada tajuk banyak dalam tu. Nak bak solat masjid negara pun ada, bak solat di lain pun ada, bak mestikah hadis yang 60 siri yang saya mengajar tapi bahasa Kelantan sikitlah pun ada, semua ada. Jadi kata saya nak pilih. Kalau kata tak mahu ambil CD, nak bagi, nak share saja, boleh ambil ni. Nak ada nombor akaun dia, tajuk dia nya Taibah Barakah. Dalam Taibah Barakah ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk duit dalam tu. Di antara tugas dia nya, kita cetak pamphlet seperti yang kita bagi baru ni. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, oleh kerana masuk bab zikir lepas salat, kita bawa kad yang zikir yang kita cetak baru pula. Dulu ingat dah kan, hilang habis dah kad. Ingat kau hilang. Oh, dia kata hilang pun ingat dah, dalam hati ingat lah kau. Tak apa, tak ada masalah, hilang kan. Baik. Jadi boleh ambil siapa dia nak ni, dan boleh war-warkan kepada sahabat-sahabat. Satu lajnah yang saya tubuh nama dia Balighu Anni. Baik, bulan depan ni semua dah ada dah rakaman kita yang lepas 13 siri pengajian Muniatul Musalli ada belakang dah. MP3 lah, kita tahu saya gambar duk tengok ustaz pula tak bagus. MP3 boleh dengar dalam kereta dah. Nak masing-masing nak belakang, nak satu seorang. Berapa orang ni? Kena cetak banyak ni. Tak, 100 orang. Dah ada. MP3 ni boleh dengar dalam kereta senang. Sambil-sambil kena jam, belajar. Bawa kitab musalli tak kat depan kereta, kat steering tu. Sambil-sambil tengok nak. Jadi insya-Allah cuba Nazri tengok berapa anggaran berapa orang. Kita akan bawa bagi siapa dia nak bayar. Ni soalan yang kedua ni senyap. Saya suruh pencetak ni cetak semua, kita nak bagi satu seorang masjid negara ni, tapi siapa dia nak bayar? Murah ya, RM3 satu, apanya masalahnya, bukan nak jual ni, nak bagi sama kita. Jadi siapa nak bayar masuk dalam akaun ni senyap-senyap nak bagi tahulah, tak apa masalah. Oh ya ustaz, saya dah masuk dah tu, tak banyak, 2,000 je. Kau nak masuk berapa? Alhamdulillah, bagilah berapa, RM10, RM50, tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak sama-sama menyebarkan ilmu, dan ada maklumat yang kita belajar dulu tu kita dah simpan dalam simpanan kita. InsyaAllah yang ni pun kalau khatam nanti kita ni kalau khatam akal lemah semangat lalu bertebal lagi rupanya. Jadi kita akan sambung balik. Nah insyaAllah kita kebawalah dalam jalsah yang akan datang pada 10 hari bulan 10 hari bulan 1 tahun baru okey sikit tu, tak banyak kenduri dah. 10 hari bulan 1 Jadi insyaAllah mulai bulan depan kita akan kembarkan kuliah kita bersiri. Saya akan kuliah subuh di masjid wilayah, lepas solat subuh 8.30 kita sambung sini. Ini kita masjid wilayah dekat sini kan, dekat ke jauh? Dah subuh sana 8.30 sini, masih kekal sini. Jangan pula pindah Girnu pula, tak boleh. Maaf masjid negara ni.
Gitulah, itu cerita dia. Ya. Nah, kita belum bincang lagi sama ada kita atau ada nota gitu ya. Wallahu alam. Kita wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.